dia. والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم عظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى. Dan ketiga ni daripada tiga bahagi, tiga bagai berkenaan dengan bab darah. Tadi berkenaan dalam bab taharah kita ni itu salah satu daripada jenis najis ni, iaitu darah dan umpama darah seperti mana danur dan juga nanah. Jadi berkenaan dengan darah ni dia ada tiga bahagi. Yang pertama yang tidak dimaaf sama ada sedikit ataupun banyak, iaitu darah binatang yang mughaladah. Dan yang kedua, darah yang dimaaf pada sedikit tapi tidak dimaafkan pada banyak. Ini lain daripada najis mughaladah, dinamakan dengan darah ajnabi. Dan ketiga ni, dimaaf darah diri 39. Dimaaf makna dengan bahawa kalau kita tak basuh dia tu, sembahyang kita ni sah. Maksud dimaaf tu, dimaaf darah diri dia sendiri. Sifat bagi darah ni yang banyak sikit ni, dia berpandu kepada uruf kan. Dengan uruf, kalau setara tu keluar tu dah dikira sebagai banyak, maka dikira banyak lah. Banyak takrif dah berkenaan dengan sikit banyak lah. Setengah ulama kata lebih daripada 2 ekor nyamuk yang kenyang tu dah dikira banyak. Ada yang kata besar dia dirham, ni banyak khilaf lah. Yang di antara banyakkan ulama isti'mal ni, sikit ke banyak dia ikut uruf. Royah pada kata maaf tu jikalau mengalir sampai kepada kaki sekalipun. Mana tidak menjejaskan sah sembahyang tadi ni, tetap sembahyang tu dikira sah. Tu makna maaf. Tapi kait maaf tu jika keluar darah diri dia tu masa yang ni pada waktu masa ni mana semasa lah, dalam sembahyang lagi. Mana keluar tu ketika sembahyang. Kalau keluar sebelum sembahyang tak boleh juga bawa masuk, dikira macam darah ajnabi. Dia masalah bahasan bab ni panjang lebar dalam kitab Sabil Muhtadin. Muhtadin ni bahas banyak sikit berkenaan dengan darah ajnabi, darah diri apa semua ni. Yang kata dimaafkan darah yang banyak, tapi syarat darah diri dia lah. Kalau meracik darah daripada tempat lain, orang lain yang kena meracik mai ke dia, itu tak maaf juga. Dia maaf darah yang keluar daripada diri dia, walaupun sampai meneleh basah kaki sekalipun. Tapi syarat maaf tu jika keluarnya masa yang ni semasa dalam sembahyang, duduk dalam sembahyang. Kalau keluar sebelum daripada sembahyang tak boleh, dikira duduk dalam rumpun yang kedua. Ni yang ketiga ni, bahagi yang ketiga dia mesti keluar semasa sembahyang. Lagi bukan dengan sengaja buat beri keluarnya. Bukan dia sengaja, kalau duduk runeh. Itu sengaja, ikhtiar dia. Dia bisui tengah sembahyang, sambil duduk sembahyang tu imam macam panjang kot, duduk runeh. Pecah punya kepala bisui tu.
Bila pecah tu keluar darah banyak, tu dikira taksir dia kira duk bahagi yang kedua. Kalau keluar sikit tak apa. Tapi kalau banyak tu batal sembahyang. Dan syarat darah tadi ni, darah diri dia dan keluar semasa dalam sembahyang, lagi pula bukan dengan sengaja, mana bukan ikhtiar dia. Bagaimana? Misal bagi kata bukan dengan sengaja tu, seperti pecah bisulnya. Sampai masakan dia cekang. Elok masak, elok dia pecah. Pecah bisul itu dengan tiada sengaja buat beri pecahnya. Kalau kata sengaja kita pidu tenyih dia, pidu runeh dia, tu dikira sengaja. Bila sengaja tu tak dimaaf. Atau jatuh ke atasnya, ni contoh dia lagi yang kata dimaafkan itu seperti lagi, seperti pecah bisul atau situlah, seperti jatuh ke atasnya, ke atas orang yang sembahyang tu suatu yang tajam, kena kaki, nyembur darah. Bila kena badan dia, maka keluar darahnya yang banyak lah. Darah ni pula dia payah nak berhenti sikit. Tengah sembahyang tu, terus sembahyang tu dimaafkan. Maka dimaafkan dia darah yang keluar yang banyak dengan sebab pecah bisul ataupun jatuh sesuatu yang tajam atas dia. Hingga semau-mau tu dekat mana? Hingga sudah selesai beri salam sembahyang. Dekat tu je lah. Lepas pada tu nak sembahyang pula tak boleh. Sembahyang tu saja dimaafkan. Dalam kitab Syafi'i sebut sampai basah kain pun tak apa. Pecah bisul baik dah. Lepas tu tak boleh lah. Pakai kain tu pula sembahyang sang tak boleh. Dekat lerok tu je lah. Adapun darah yang banyak, ini muqabil lagi bagi masalah sebelum ni. Ni masalah yang awal ni, keluar darah tu semasa dalam sembahyang. Ni muqabil. Kalau dia jamaknya tak? Jamak ni. Mana yang kedua tu dia kena ganti kain ke? Dia kalau tengah jamak, kalau lima takdim, boleh ya? Kalau lima takdim tak boleh. Dia tengok kalau dia cepat, dia kira jangan sengkang masa panjang. Mana dia kan? Kalau tak dan, kalau kata dia cepat, 2 rakaat. Mana meleleh kan? Tak boleh buat jamak. Tunggu asak ni mayang. Plus mayang jamak takdim, dia syarat sahibul waqti dulu kan. Kena lohak dulu baru asak lah, tunggu tu dah. Makna dia kena buat 4 kan kalau itu? Tak. Kalau kata dia jamak kasar kan. Dia kena buat 4 kan kalau yang tu. Tak guna. Makna dia nak pecah tu dalam yang kedua. Makna dia nak pergi ke asar tak boleh. Kena buat 4 kan ataupun dia buat 2 je cukup. Dia dalam sembahyang tak apa. 2 ke 4 tak apa. Sembahyang tu boleh berhabis. Baru rakaat tak apa. Tapi nak sembahyang yang kedua tu tak boleh. Kalau jamak takdim, jamak takhir tak apa. Dia tak syarat mualat. Dia problem kan. Takdim masalah kita. Kalau jamak takhir tak apa. Dia tak syarat mualat. Dan tu tukar kain basuh. Jangan ada basuh. Faham dah? Tukar kain dah. Dia basuh kain tu pula. Basuh kaki. Tension dia lah makan tension. Tu Piramli kata lain kali cakap dah terang. Basuh apa? Agak lah tadi tahu lah kata basuh kaki saja, tanya api lah. Tidak mengantuk sangat. 11.30 Kena pergi basuh lah. Tengok masa panjang lah. Panjang. Tapi ada agak ulama kata uruf. Ada ulama kata sekadar 2 sembahyang. 2 rakaat sembahyang yang ringan. Mula kata uruf tu, tak lama mana. Tak apa. Masalah ni masalah khilafiah banyak. Masalah sikit banyak lama saat ni. Masalah khilafiah. Nak tarik dulu. Nak tarik lama.
Banyaknya tak, dia kan huruf ni dia ada berapa huruf, dia ada 8. Dan dia ada huruf khas, ada huruf am, ada huruf apa macam-macam huruf. Dengan ambil camat. Tak mau kita boleh tahu basuh tu lama. Ada wah-wah pula. Tunggu lagi buat pula. Baik bahasa kemudian Nah, ni muqabil dia. Kalau keluar lepas pada sembahyang ataupun sebelum. Adapun darah yang banyak yang ada sebelum masuk kepada sembahyang. Dan jikalau royah dah tiada sengaja buat jadi berdarah sekalipun, darah yang begitu jauh adapun, maka tiada dimaafnya darah yang banyak yang sudah ada sebelum masuk sembahyang. Betul? Nak bagus nak hanya wajib ia seseorang tu basuhkan dia, kan basuh darah ni, benda yang kena darah tadi, tubuh badan ataupun pakaian dia. Saya dia maafkan dalam sembahyang saja. Nak sembahyang. Sebab tu Sayyidina Ali orang cabut anak panah dia tengah sembahyang. Panah dia kena panah dalam perang apa tak ingat. Dia kata boleh mati, tak mati. Sebab Nabi kata lagi tak berdarah muka Ali tak mati. Dia memang ada dalam perang waktu tu kena teruk anak panah. Cabak masuk, nak tarik sakit. Dia tak lagi sembahyang pasal tak. Sembahyang. Dia habis sembahyang dia gagal tu. Cabut dia. Dia nak Ali. Cabut nak panah sakit. Kita runah buat selumak pun terbit je hidung. Kata kelak ayat mata terbit je hidung. Cabut nak panah tengah sembahyang. Banyak sahabat-sahabat Urwah kerat kaki tu. Urwah Zubair kerat kaki pas sembahyang. Dia sakit kaki dan kena kerat. Tak tahu ubat guna, mana ada ubat bis sebenarnya. Dia sembahyang nak murid dia kerat. Habis sembahyang gagal tengok kerat bila tu. Urwah bin Zubair, adik Abdullah bin Zubair Syamsuri. 3 suku duk kata ni. Tu wajib basuh lah tu. Dan jika tiada berhenti keluar, ni masalah kadang-kadang darah. Ni nak kena dia lambat berhenti ni pacat. Kan bila darah luka ni dia cepat sikit. Pacat ni dia pandai rebut, tak pandai kabui. Dia tak macam nyamuk. Nyamuk dia ketik pi, nyamuk darah banyak mana pun dia pandai tebuk, dia pandai kambui. Pacat dah dia pandai rebut, tak pandai kambui. Dia lagi dia tak kenyang, dia tak luruh. Kita pula pacat tu pula lagi dia tak luruh, tak berasa. Dia luruh dan gatai, dia. Siapa bisa kena pacat tahu. Dia duduk dekat tu kan merasa. Lagi bila dia luruh tu dan kita berasa gatai kan. Pipi tengok no. Pacat. Duduk hutan pisang kot banyak pacat. Lah pacat pas mana kan tu mampu dengan racun tu. Racun kuat lah. Pacat pun tak nak. Facebook mana tak mampu pula. Bukit dah. Tak apa lah bukit dah tak lagi. Ni racun kuat mampu. Pacat lah jadi ni. Ni masalah kan. Jika tiada berhenti keluar darahnya, duk keluar tambah pula dia. Ada orang makan ubat. Makan ubat darah cayang ni. Banyak orang makan ubat apa? Tinggi ke di mana ke. Itu. Dia darah dia macam ni tambah orang sakit jantung lagi dah kena lawankan pencairan darah terbeku. Kalau kata luka payah nak berhenti lambat. Anak kalau luka apa cukup payah makan hari. Aduh nak menyala. Berubat. Kalau jenis tak berhenti nak buat guna, boleh tak sembahyang dalam keadaan darah tu? Tak. Maka wajib nanti berhenti kan? Berhenti. Itu dia. Nanti berhenti.
Dia tak boleh berhenti, nanti berhenti. Bahasa Itu lah berhenti. Berhenti. Lah. Orang tua bukan berhenti, berhenti. Oh. Dia kena ikut musoneh kan kita dia. Kita pandai dia tukang bohong pula. Kalau kita ada dulu berhenti. Dia tak boleh berhenti. Dia lebih macam ni, Tok Ayah di Sekam. Tok Ayah di Sekam kalau dia kawan kita ada lah. Dia buat main bahasa dia. Bahasa Sekam dia. Oh, Pok Tani pun tak faham. Dia tukar kalau kita tak ada. Ha, Pok Tani sendiri tak, oh susah pun dah bahasa ayah dia. Dia guna bahasa kampung lah. Untuk orang sibir tak ramai banyak lorat eh. Kalau ramai lorat banyak, nolak payah sikit lah. Nanti berhenti, bukan berhenti. Berhenti. Dah dia cakap. Terus dia tulis bahasa dia cakap. Kalau sampai satu bab dia boleh cakap semacam yang kita dia tengok dia. Biji dia marah setan jahat mana biji dia. Bahasa dia cakap. Bahasa tu jadi bahasa kita. Ruta dulu dia bercakap bahasa kita. Boleh lupa nama tu. Pak Mentor Datuk Arundin. Tu je Saleh Jelempuk. Dia mengaji tu ramai berpuluh orang tu boleh. Tapi amat lah dia. Dia hari 17 orang waliullah. Salah satu Tok Kenali, Tok Bermin. Mengaji kat cucu Syekh Nafis, Durul Nafis tu. Dia bercakap bahasa kitab. Cakap je kitab. Kita mula-mula tengok, wih, syok nak kitab. Tanya, tanya sikit, ya. Tok kopi petani ni, bila lama dah kopi? Tak kalau saya berumur. Dia cakap bahasa tu. Syok tu kita boleh tunggu. Tak kalau jawab amma semua dah. Dia mana dapat cakap tu bahasa kitab. Cakap memang bahasa kitab. Takkan. Sebiji macam kitab mah. Macam tu. Memang ada. Cara sedap dia tak ada pada kata kelolo apa yang. Boleh. Terjalan je lempuk. Lebih lama lah dia ngaji. Tok Bermin daripada umur 7 tahun. Pada besar. Main nak tono ada pergi Tok Nali pula. Tok Nali 10 tahun. Ngaji kata dah pergi Indonesia ngaji. Ngaji Saleh ngaji. Saleh. Bukan. Saleh ni lapis Tok Nali. Ngaji sekali Tok Nali, tak ni balik dah ada tapi tak ada lah kelas lapis. Dia pun Saleh dua. Dah. Dia tu orang ni Quran. Tua dulu itu kan nampak. Macam Tok Nali kan nampak alim bah. Tahu kata dia warak tu kan. Ini depa jenis goncang kok mana penuh itu. Macam Pak Man ke Ustaz. Ilmu nak kata dia alim nak boleh belaka. Dulu tu dia tak nampak menonjol bidang ni lebih bidang ni lebih tak. Dulu dia boleh belaka. Dia macam Tok Dala dengan Tok Poseh yang duk naik nama Tok Dala. Sebab Tok Dala ni dia lebih ilmu alat nama surat. Tok Poseh tak naik. Padahal Tok Poseh tu sakam pada Tok Dala. Tapi ilmu dia dia belaka. Tu Ahmad Poseh tu ngaji kat Syekh Abdullah. Guru Quran saja 200 orang. Pas zaman tu. Seorang alim semua. Aman tu. Orang dulu ngaji banyak tak nampak. Dia nak alim tapi anak murid dia ada belakang. Hak ni alim ni, hak ni alim ni, hak ni tu bukti kata dia tu alim belakang. Syekh Ahmad Fatal ni ingat alim lah. Syekh Ahmad alim semua. Tu kata anak murid dia alim ni tak dia lah. Jadi gitu lah. Ni orang yang darah yang dia duk tengok tak berhenti, wajib nanti berhenti keluar darah. Tapi wajib nanti tu jika ada harapannya, jika ada harapnya darah itu berhenti keluar sebelum habis waktu sembahyang. Saya tengok darah ni, kuih pelan lah ni. Tengok masa ni dah sejam lebih. Bila berhenti kena tunggu. Dah tunggu apa? Ambil kapas buah pibuh. Kan
dulu bisa bagi petua bila darah berhenti. Balik tengok. Kalau kita luka ke apa ke ada. Syekh. Dalam kita lukta tu ajlan. Balik tengok itu. Tak mau tak. Kita bagi darah berhenti. Pipa balik simpan. Aduh. Dan jika tiada harap berhenti macam orang yang menyakit. Saya tu pergi darah payah berhenti ni. Orang banyak makan pahit payah berhenti tak? Makan kat seruntum. Darah payah berhenti. Ya. Dia pekat mana tu. Dah jenis cepat beku pun dah. Macam je. Makan pahit ni tak silap. Payah berhenti juga. Dah kampung dulu dia. Hari-hari pepak kat seruntum. Orang tengok bola pakat tempat nyemuk dia buat tak tahu. Baju tak pakai pun. Nyemuk tak payah. Darah dia pahit. Kita duk pupak-pupak dia relax baju tak pakai. Jadi ni pakai ilmu apa dia ke darah kat seruntum. Darah pahit ni tak tip. Dia beli kat pacak dia tutup sorga tu. Pacak dah dia tak kira. Dan dia kenyang. Nyamuk boleh. Saya suara pacak. Balas obat tu. Sambat pergi padang. Tu kalau tak ada harap sembuh nak buat guna. Dan jika tiada harap berhenti keluar darah itu sebelum habis waktunya, maka wajib ia mengambil wuduk jika wuduknya belum ada. Tengok dia tunggu darah ni waktu pun tinggal 15 minit 20 minit pakai duduk tunggu hari lagi. Mayang lorok pukul 5. Bila tengok keadaan begitu, lala tu juga nak tunggu bagi. Memang tak ada harapan. Wajib ia mengambil wuduk jika wuduknya belum ada. Lepas tu dan basuh darah tu, nak basuh semoga. Dan balut dan sembahyang dengan segera. Dia macam masalah sil-sil baul lah. Betul tengah sembahyang dia kelak dimaafkan lah. Itu nak kena qada tak? Kita depan dah tulis. Dia kaedah dia. Setiap sembahyang berserta dengan najis, tapi ada keuzuran boleh sembahyang dengan najis, tapi bila selesai ataupun keadaan kembali semula wajib qada balik. Sembahyang dia tu berserta dengan najis tu dia berat sikit. Tu dia kena sembahyang dengan segera. Sebelum habis tu jangan duk balik lah. Kalau dia sengkang masa kena buat lain, basuh lain. Dan dimaaf air kencing dan tahinya binatang yang terbang yang banyak bercampur dengan manusia seperti lalat, lipas dan kumbang. Ni dimaaf ni. Pasal susah kita nak juga macam ni lah. Macam kita take cicak lah. Pasal dia kalau kena take, kena basuh. Tapi selalu banyak sangat take cicak ni, buang-buang tu, kita tak nampak kesan tak apa lah. Tidak jenuh basuh kapet masjid. Paling banyak cicak berak masjid dengan surau. Banyak sungguh. Dan kira nak basuh, pakai masam kapet, tak ada nak kering basuh pula. Dia berak sedia. Ada dimaafkan lah, buang-buang ketir dia tu, maaf lah bekas-bekas dia tu. Tak payah basuh lah. Ini binatang-binatang yang banyak bercampur ni, maaf lah. Dan dimaaf tiap-tiap najis apabila jadi umun balwa. Macam mana umun balwa ni? Macam kot jalan, jalan raya ni banyak binatang mampus. Kita duduk lalu meracik ayak-ayak kat atas jalan tu, tu maaf. Dalam kaedah fiqh tu dah disebut jalan raya, tempat laluan orang. Kadang-kadang walaupun musim panas, binatang tu berkecai lepas tu je. Tapi selagi mana tak terpercik diri najis tu dah, bekas-bekas dia tu kat bawah. Dia lepas jalan kan, ayak-ayak jalan, mana bersih, mana ada jalan bersih. Dia ada binatang yang mati, tambah musim-musim padi, tikus pun banyak.
Bewak lagi. Tu tak kira belah kucing ni. Itu dimaafkanlah sebab umum balwa al-usur, umum balwa, sesuatu yang payah kita nak jaga dikira umum. Umum ni meratai balwa bala, sesuatu perkara yang payah sukar kita nak pelihara dah. Dikira gitulah kaedah dia. Tiap-tiap benda yang payah kita nak jaga dikira umum balwa, dimaafkanlah. Dan tersebut di dalam kitab Majmu' sini bukan Majmu' Manawi, Majmu' Salasah Rasail. Disebut sekerat ya. Majmu' Salasah Rasail. Ada 3 dalam tu. 3 risalah. Salah bab najis tu dah dibahas tu. Tebal sekali lah. Ujung sekali cerita bab Ashabul Kahfi. Majmu' Salasah Rasail. Tu Guru Lahar Minyak. Sebenarnya Tuan Guru Lahar Minyak Pulau Pinang, katanya, lupa dah nama apa. Lahar Minyak, kata silap Syekh Ibrahim. Ada sejarah dia tu. Jadi pada mana dia awal dia tu kenali ke ngarang saya. Mai hadapi belakang ni Syekh Ibrahim. Ada ni tengok Sa'sulullah tahu. Sejarah Lahar Minyak. Kita pergi ke Nuri tu. Pak penaga kan. Ayah dia duk cerita, ayah dia nak murid Syekh Abdullah Fahim. Cerita sejarah Lahar Minyak. Tapi yang masyhur belakang ni Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim ni dia kurang siapa. Dia bawah sikit dia tak kenali. Dia lebih kurang dengan Syekh Abdullah Tahir. Tapi dia ngaji kat Syekh Abdullah Tahir. Dia habis mengaji, dia main mengaji yang hitam. Tok Jiderih Pak makan pasumit tu. Tapi dia tak ada ngaji tu. Dia main-main tu. Tok Guru kata dah tak ada ngaji sini, kena pergi mengaji di Kelantan. Pergi Tok Nali mati. Mengaji kat anak murid Tok Nali Syekh Abdullah Tahir Gunung Payung. Tok Guru teh dia jalan betah-betah, gaya nak sampai dah gelincang terlentang. Tok Guru Jiderih kata tak ada ngaji sini. Tengok tang jalan dulu. Lah ni kena ambil ujian, jawab Faisal. Turun dulu tengok jalan tau. Tak boleh ngaji sini, kena ngaji tahun ni. Orang dulu mahir ilmu hayah, ilmu kelakuan. Tengok tahu. Tengok cara berjalan, boleh tahu. Ilmu tu kan riyafah apa semua. Tuan Guru Lahar Minyak tempat kita pergi tu ada 2 ekor lahar minyak. Pulau Pinang. Filani. Pulau Pinang. Kita dengar pernah tampak Filani rupanya Pulau Pinang. Depa nak al banyak sangat. Pemai ada tu makrifah banyak sangat. Filani. Rupanya nak abang Pulau Pinang je pun Nabi punya harum. Dalam tu dia sebut tahi cicak itu dimaaf apabila jadi umum balwa dengan dia cicak. Dalam tu ada miqal Imam Qafal. Pendapat Imam Qafal kabir, ada Qafal saghir. Imam Qafal ni apa nama mujtahid terjih mazhab Syafi'i, Imam Qafal kabir. Raja dia bab bedayam. Sebab tu digelar dengan Imam Qafal. Dia alim, Qahau Sak. Tapi dia syarah hidup isteri dia dengan buat kunci. Adalah digelar Imam Pedayam. Pedayam, Kedah Pedayam kunci. Imam Qafal Sahih. Qawliya dia dalam Majmu' Salasah Rasail. Panjang tak bahasan sedap dalam Majmu' Salasah Rasail. Banyak qaul. Qada'ih banyak. Habis untuk kenaan dengan darah. Bermula syarat yang kelima daripada 9 syarat bagi sah sembahyang itu, mengetahui akan masuk waktunya. Dia bab martabat kita mengetahui, dia kena tahu masuk waktu. Kita bab sembahyang. Sebab sembahyang ni dia melibatkan terikat dengan waktu.
Maka kita kena pastikan masuk waktu dulu. Sebab bab ibadat yang pertama dia melibatkan zon mukallaf, yang kedua nafsul amri. Bila bab muamalat dia hanya nafsul amri saja. Zon mukallaf tak syarat sah. Tapi dalam bab ibadat yang pertama dia melibatkan zon mukallaf. Kena ada kuat sangkaan tempat berpegang kata masuk waktu. Dan yang kedua nafsul amri, memang sebenar waktu memang sudah masuk. Kalau tak ada salah satu ataupun tak ada kedua-dua tak sah. Zon mukallaf pun tak ada sangka apa, mayang aku rasa aku masuk dah. Mayang yang pukul 12 suku. Memang tak sah. Ataupun dia zon saja. Dia sangka gamak-gamak tak ada zon pun. Waktu masuk tak mau tak. Mayang masuk waktu lagi. So lekut. Bebis mayang. Kira apa Kita ketiga betul aku mayang dah ni. Tak ada betul mayang lain. Lain anah je tak. Itu utama. Dalam bab ibadat dia melibatkan zon mukallaf dengan nafsul amri. Dalam bab muamalat dia memada pada nafsul amri. Walaupun pada zon dia hak orang dia jual. Macam masalah tu lah. Masalah orang curi lembu. Dia sangka lembu tu lembu hak dia curi hak orang. Padahal lembu tu lembu pak dia. Pak dia kebetulan masa dia jual, pak dia mati. Dia seorang saja waris. Maka pada zon dia lembu hak orang, pada nafsul amri hak dia sah dia jual, sah. Pergi balik orang kata, "Weh, aku jual lembu pak aku tu ni." Masa dia jual tu pak dia baru mati je. Mati dulu lah. Maka sah muamalat itu. Sebab dalam bab muamalat hanya dia syaratkan nafsul amri. Bab jual lah. Akad. Anah dia duduk utama. Jadi kena tahu masuk waktu. Mengetahui ni yakin lah, pangkat tinggi sekali. Atau zon ni berat sangkaan dia, tapi kena ada tempat dia berpegang. Dengan ijtihad pada suatu yang menunjuk, berusaha mana berpegang dia pada suatu yang menunjuk atas masuk waktu. Jam lah. Tengok jam lah dunia kita ni. Ataupun kita kata azan. Azan tu zon lah. Tengok orang azan dia peringkat yakin ni satu je. Tengok matahari. Tengok matahari timbang tengok bayang. Timbul dah bayang. Lepas pada gelincak masuk lah, walaupun orang tak faham. Boleh tak? Tapi kita ni tak dah sampai peringkat tu. Sampai tiap-tiap kali sembahyang nak duduk tengok matahari. Kita kira orang bang tengok jam lah. Zon tu. Dia dalam mufalak tu buat kalender tu. Tu mazan kan yakin. Mazan. Zon ada panduan kaedah mufalak. Kan nak buat kalender. Payah kau buat kalender ni pun telah kira kau. Mau buat kalender. Mau kira tak cukup kalender. Kalau mau okey. Tapi saya tak mau. Teruk nak cerita. Panjang nak cerita dia. Dia ada paper hitam. Pengiraan buat kalender. So waktu kalender. Lepas tu lagi apa nama takwim lah, kita buat takwim lah. Payah ke panjang cerita. Takwim dia meliputi banyak ke dengan gerhana lah apa. Kalau nak kira masuk waktu arah kiblat pun 2 papan hitam serak. Kaedah pengiraan. Kalau gerhana 2 kali ganda tu. Lagi bayar. Dia nak bersimpul ya tak. Panjang tak apa halang. Itu semua tuan tu. Pandu tengok. Panduan ni. Lalunya kita azan lah. Azan kayakin. Bon. Ada tempat yang kita pegang. Dalil. Menunjuk kita masuk waktu. Yakin tengok. Atau ia taklid akan orang yang mujtahid masuk waktunya. Masuk lagi waktu. Masuklah. Hang tahu mana? Ni ikut tengok matahari. Ikut. Taklid ni ikut. Kadang-kadang kita akan tengok jam. Lohong dah lagi. Lohong dah ha. Dia lah tu. Lalunya yang rajin tunggu tu orang tua-tua. Dia jam. Aku tak tahu lah nak tengok jam. Padahal jam depan muka dah. Segan. Tak tahu hampa ni. Lohong dah lagi ni. Masuk balik ni. Masuk dah. Tu oi. Masuk dah. Kira apa dah ni. Ketiga tu dia. Kita semayang. Dah.
Jangan mengit-mengit. Tak ada apa tu lah. Takkan tak masuk wira salina lama. Tak mau. Dia kena ada tempat berpegang ataupun dia taklid tanya orang. Taklid ni tanya orang. Ikut orang. Maka mengetahui masuk waktu itu, sembahyang yang berwaktu, semua disyaratkan masuk waktu dulu. Jadi mengetahui, kita dapat tahu kata waktu sudah masuk tu ada 3 martabat, ada 3 poinkat. Pertamanya mengetahui masuk waktu dengan melihat sendirinya. Melihat sendirinya nak tengok matahari. Aqimil salah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Kan? Mana masuk matahari, mana timbul bayang-bayang sebelah barat walaupun sedikit. Itu kan bab masuk waktu dulu, caralah dulu. Timbul bayang, makna tolak bayang-bayang rembang dalam setahun ada sekali je. Yang mana tengah hari rembang ada bayang-bayang. Bila lain tak ada bayang-bayang, timbul bayang, matahari menghala ke arah timur, maka akan timbul sebelah barat tu masuklah waktu sembahyang duha. Kita pergi pacak sendiri tengok begitu. Kalau kalau pakai robot mujayak boleh. Mujayak untuk masuk sembahyang. Dia nak tahu untuk sembahyang ni kena ada robot mujayak. Bukanlah kira kalkulator buta tu. Tu robot mujayak. 1/4 daripada bulatan. Bentuk tu kan. Robot mujayak. Mujayak ni dia ada kitab khusus cara buat robot mujayak. Syifa dia dulu. Syifa Dia yang paling sedap, yang paling tengok kalau buat-buat tu, dia punya penulisan, cara pengiraan atas tu dia ada rajah kan. Banyaknya ambil Syekh Yasin buat. Syekh Yasin Badang Indonesia memang. Muat Syekh Yasin buat kaedah. Gari-gari baru. Syekh Yasin Badang. Buat satu nota lah. Lepas tu print pakai angkat tu lah. Bubuh atas. Payah juga nak timbang tu. Dengan tebal dia, dengan benang dia, dengan batu dia kan. Dia kena ada timbang tu lepas. Tak mau dalam, tak melak. Dia kaedah dia bukan hentam dulu tu. Dia ada parit tengah tu. Timbang beli bayang. Jangan ngaji apa pun. Tak duduk nak duduk pandai mana boleh. Jadi kaedah penggunaan robot mujayak. Robot mujayak mendadak awak. Cara dia robot mujayak. Nak tengok. Tak bau. Tahu kan nenek TV balas dah. Dah mari tu duduk dalam tu. Dia alat berkakas tapi banyak alat berkakas Ustaz Napih banyak. Ada kakak dulu tu guru dulu beli barang falak tak beli di mana? Mana ada barang-barang. Saya tanya Pak Long Halim, Pak Long, barang-barang Pak Long beli di mana? Beli di Baghdad. Tapi Baghdad belum dah ada ni senang lah Google apa nama pakai ni ya kan. Tahu order je dalam Shopee ke apa. Dulu papi beli di Baghdad. Baghdad ya ada Allah alhamdulillah dan juga Nabi ada banyak lah. Dia memang tu praktik kan. Kita mengharap buat mujayat tu ada lah 2-3 benda tu. Dia banyak berkakas apa nak. Sudah sampai pangkat dah mahal tak pakai alat. Dia jadi automatik dia sendiri tu. Cara buat mujayak ni kalau orang jadi pakar lah. Dia tak perlu buat mujayak. Gerakkan mata kita ni berdarjah. Sama tu dulu tengok itu kan. Terbang. Ada nak kena tu tak kena. Terbang tak kena. Saya dia tengok tu dia boleh tahu lah. Ukuran. Tengok telaga tadi nak pakai banyak semua dia tahu. Ini dia mufalak mana tu. Tu pangkat ni tu. Teh belambak lagi. Tengok muka kambing nak tahu umur dia berapa hari lagi. Mufalak. Kita boleh tahu umur tu. Biro ni tak boleh pegang pegang yakin pula umur tu dia sah menyalahi tapi kaedah dia gitu tapi dia segan nak bang boleh buat lagi terkejut mati tu dia Abang dah. segan nak bang dia banyak kaedah mengaji orang falak ni banyak macam-macam
dah. Nak tahu boleh pergi Mekah. Jadi tu dah abang. Abang haji tahu banyak. Ngaji falak ni sedap saya dulu minat falak. Bukan tahu pergi cari falak. Yang melibatkan habis. Alam cakrawala, binatang, pokok-pokok, orang tu. Kakan orang falak. Pekoh tak boleh lari pula falak. Nak mayang pekoh lah. Itu dulu okey. Falak cakap. Tak ni meh ni falak tu payah falak ni berhenti tunggu. Mengaji falak. Falak ni kalau sekurang-kurang kita nak sebagai kita kata kita ni terlibat boleh kata kita ni falak boleh ke dia kena ngaji 8 buah. Ngaji 8 buah tu sembang falak. Ni takrib maksud tak nak ngaji. Tu pun dia pun falak juga. Jadi pelang. Law ni orang yang tu buat falak pun nak boleh kita dengar lah. Jik taman dengan asal mutlak tak erti. Mana? Bagi orang falak dah. Kita tak ingat tinggal lama falak. Puasa banyak lah. Sakutan 1/3 ayat Quran falakiyah. Siapa tak ngaji falak baca tafsir tak boleh. Baca saja. Dia macam ada ni kita cerita kita tak faham. 1/3 ayat Quran kan. Wan najmi iza hawa falak wa syamsi wa duhaha wa duha wal laili iza saja ballamma wa bin najmi alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Ma falakiyah. Ayat falak ni 1/3 ayat Quran. Orang tak ngaji falak tu macam banyak tafsir dengan dia apa. Ilmu ni kena kita faham dulu boleh menjawab. Tu macam yang tam falak ni bab falak tuan-tuan pergi jaya tu falak itu. Dia sebagai macam tiba-tiba orang panggil mufassirin. Mana falak ulama tafsir tu falak menguasai itu dia salah seorang. Tapi banyak-banyak tafsir yang menjurus ke arah falak. Dah menjadi sedap tafsir Mafatihul Ghaib dengan tafsir Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi kita dia taklah tebal sangat 34 juzuk tu buat tafsir Kabir. Sedap Imam Fakhruddin bahas falak sedap. Dia ahli tu. Nah ni cerita falak lah sikit saja suruh pergi cari dalam mana-mana. Dengan dia tu ya. Tu martabat yang pertama ni paling tinggi lah dalam kategori martabat yang pertama. Dia sendiri atau dengar khabar orang kepercayaan yang melihat masuk waktu tapi masih kaitan dengan melihat matahari, sama ada dia sendiri yang tengok matahari ataupun dia memegang ataupun dengar khabaran orang yang kepercayaan, orang yang adil. Syarat-syarat adil payah kan. Percayaan Islam akil balik adalah riwayah, adalah khabar ni tak apa. Dia satu payah bab adil dalam bab jadi saksi. Satu syarat ketat bab adalah riwayat hadis. Payah adalah Imam Bukhari tak syarat banyak sebab seorang perawi yang adil. Betul sahih dia ketat. Panjang cerita banyak sebab jarah ta'dil, mengaji jarah ta'dil. Ulama-ulama ataupun perawi yang termasuk dalam ahlu jarhi yang luka ni ada 7 lapis. Yang kedua ahlu ta'dil semua ulama kata 7, ulama kata 8. Mengaji bab jarah ta'dil. Satu kitab Habib Tadak ngaji juga sebuah kitab nama Ar-Raf' wa Takmil fil Jarh wa Ta'dil.
Ni cari kita. Kita al-jarh wa ta'dil, al-raf' wa takmil fi al-jarh wa ta'dil. Maulana Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi. Terus dah tu tapi tak ada tu bahas jarh ta'dil. Ta'dil tu adil dari sisi mu'alif bahasan dia banyak. Yang adil ni masuk sini ada riwayah lah. Ada yang kita tengok ada zahir dia ni orang bagus kenal dia lah. Orang bagus dia ni. Tak buat dosa besar dan tak mengekalkan dosa kecil. Adil lah tu. Atau mendengar azan orang yang mengetahui masuk waktu. Tapi lah orang bang tu dia tengok matahari lah. Dia pun tengok kalender lah. Dia duduk peringkat bawah sikit lah. Lepas ni Tok Bilal Masjid Haram tak kira Masjid Nabawi pun. Dia bang tu dia tengok matahari tak ada lah ni boleh dikatakan majoriti dia pun tek bunyi jam tu lompat bang. Dia pun pakai drone je. Ni yang duk kata martabat tamu ni dia azan berdasarkan dia tengok matahari. Tu. Pada waktu cuaca tak apa elok. Pada waktu cuaca ni. Mana waktu cuaca ni? Mana dia? Atau mendengar azan orang yang mengetahui masuk waktu pada waktu cuaca. Tu cuaca ni dia tak tengok. Tapi kawan tu mengetahui orang hak azan tadi ni. Dia tengok pandu tempat dia ni kat rumah dia tu kelam tak apa nak nampak. Kadang-kadang kena mendung kan. Bukan nak timbul tak nampak dia punya payah kita nak pacak kayu tu. Atau melihat jam yang betul bukan jam lah. Kan? Jam bak falang ni dia ada jam gharbiyah, ada jam syamsiah. Apa jam gharbiyah? Jam tu. Bulan jam bila dia ada dua kaedah. Satu jam yang mana straight lohok masuk ke 12 tak ubah, yang berubah waktu lain. Ada satu lagi jam gharbiyah dia masuk maghrib ke 6. Ada ke aku tu? Tu di balang payah cerita banyak cerita. Dengar pada tu tu tak negan nak cerita. Dia panggil Sa'atul Gharbiyah, ada Sa'atul Syamsiyah. Tak yakin. Dia tu dia kuat lagi. Rubuk Mujayat tu tak yakin. Tak. Dia punya apa? Masuk jam ni tak termasuk sini. Ni jam hak betul ni bukan memanglah pada asal dia jam anu lah. Jam lah ni dia pandu takwim juga. Jam anu dia ikut matahari. Memang tu buat Mujayat dia ikut cahaya matahari, bukan buat ikut sedap, dia ikut berdasarkan pergerakan matahari. Law ni dia buat pengiraan jam kita berubah. Dulu jam kita ni lewat sejam, khidmat dia ubah tu 80 ubah. Tidak sama kita sama dengan Syam. Kita sama dengan Syam. Syam kan lewat sejam kan. Kalau kita lah ni pukul 12.30, lepas 11.30. Dulu tahun berapa? 80 berapa asal. Ada ubah sejam. Mama ingat? Ada ubah sejam. Kita sama dengan lu, sama dengan Syam. Indonesia semua yang dekat-dekat. Dekat-dekat tu dia jam tu sama. Betul nak bagi jam pukul 11 semua tak boleh. Kalau di Syam tengok mereka masih macam kita dulu. Syam lari sejam. Kita keluar rumah pukul 5 sampai Syam, masuk Syam sampai pukul 5 kak. Keluar rumah pukul 5 sampai pukul 5. Dah lah pukul 6 dah lah kalau kita sini. Dia lari sejam. Jam tu. Dengan dia jam lah. Masak ada 3. Kita abang 2 ada 3. Saja abang 2 nak pergi sanggang, tapi tak sanggang. Dia ada 3 jenis je. Salah.
Habis orang tiang tu lah. Dah sebut jam pun sudah 12.50 lama pergi. Dan beri jam-jam. Banyak kata balak-balak ni. Banyak cerita. Kedah ada banyak. Nak tahu buah dia banyak. Contoh pelik-pelik yang sebenarnya balak buah awal tu untuk main kencang ikat dah. Dia tak baca lah, bak je lah. Saya balak. Dia balak. Tinggal lama bila tinggal ngaji tu. Dah gelap lah. Tak buka. Kena ajak. Ha? Ya, itu kena ajak. Dah. Jadi, lupa. Lupa Tuhan tak mahu. Dan matabak yang kedua, zan masuk tu Allah. Kalau yang macam itu akhir apa, atau matahari atau sekian-sekian lah. Ada dia kena fardu takdir. Sa'ah lalu kena ni juga. Ada sahabat tanya kan waktu Dajjal lah, Dajjal keluar tu. Sehari yang pertama setahun. Dajjal keluar hari yang pertama kasanatin, yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajumu'atin masairu ayyamiha ka ayyamikum. Hari pertama dia Dajjal kontah 40 hari je. Dajjal tak lama dia tadinya 40 hari lebih kurang. Lalat ni tu lah. Lalat 40 hari kan. Kalau nyamuk sat dan binatang yang hidup 40 hari. Tapi hari yang pertama setahun matahari tak turun. Dia kena takdir. Dia kena hincir masa. Kalau berlalu dah ni malam lah, ni malam. Dalam kitab Tanwirul Qulub kata hanya orang beriman saja menyedari ini waktu ni. Orang yang lalat tu lalat. Duduk siap. Macam malam yang panjang kan. Sebelum terbit Dajjal malam panjang. Kalau ikut apa nama orang yang soleh ni dia mungkin orang yang subuh. Orang ni tak yang. Sebab dia dah memang terbit dah fajar tu tapi sebab Dajjal tahan. Tahan matahari tak tahan. Macam 2 malam 3 malam. Orang ni mungkin yang subuh. Kalau orang tak beriman mungkin malam lagi lagi. Siang macam tu. Nak takdir. Yang sedap waktu sembahyang boleh kira ni hak beriman sahaja. Jadi ada iman tapi dosa banyak. Kena takdir ni siap, ni lohak, ni asap. Padahal tak hidup dalam tu. Tu dia kena fardu. Dia kena hincir masa. Dengan masa, oh ini maghrib dah ni. Maghrib apanya cerah ni dah. Masa tu matahari setahun pecah. Jadi jam tu ada. Masa jalan. Ubah tak dah. Jadi fitnah lah macam tu. Antara orang beriman dengan tak beriman tekak. So, Jangan buat Allah pun tegak dah. Lepas tak ambil kisah. Yang ambil kisah tu Ada jam lah macam tu. waktu dia kata kau siang. banyak pasal. Bulan puasa macam tu. Boleh kira. Walaupun matahari tu ulama kata apa masalah matahari tak terbenam tapi wajib kau kena buka puasa. Tanda jahat. Kan setahun. Bila setahun dia masuk kali bulan Ramadan. Matahari duk pecah atas pada apa buka puasa masa tu. Tu ulama buat teka-teki al-ghaz. Teka-teki fiqh. Masalah apa matahari tidak terbenam tapi sudah masuk waktu buka puasa. Jadi macam masalah tu. Jam ni terpakai macam tu. Masa jalan macam besok. Kalau ada bateri pakai, tak ada bateri tak pakai. Oh ada lah. Mana nak tahu mana ada lagi hebat kata pakai jam macam ni. Kiraan dia ada teknologi jam. Macam kita jam-jam gitu lah. Kalau tak kena berlaku dah jam ni. Betul. Tak pernah dengar kata jam elektronik semua tak dipakai. Mana zaman tu memang zaman berperang pun dia punya sistem komputer semua tak boleh ada Dia nuklear sekali habis tak ada muat tenaga. Habis dah. Balik ke zaman dulu. Balik zaman perang balik tu isyarat adalah hadis Nabi kata akhir zaman ni kuda lebih mahal daripada unta. Sebab banyak masuk salah satunya diguna berperang. Siapa pun orang kafir semua kena pakai pedang perang semua dia.
16 apa pistol Pasal Ci berapa lagi buat hamba. M16 berkali tembak abang kata orang mesti di zaman tu bulan puasa abang nak kedai yang tarawih tengah hari ya orang beriman sudah buat apa wali tu ada sonok situ ada kelompok tertentu je zaman tu zaman penghujung tu yang tinggal pun belah Baitul Maqdis begitu lah. Mantu. Masa tu Imam Mahdi pun lari menyokok dalam Baitul Maqdis. Apa Dajjal nak masuk tak boleh. Fitnah besar kata. Habis ada ikut dah habis. Kena takdir. Puasa kena takdir. Mayang nak takdir. Nak kira hijrah tu. Bila pun nak tahu tu setahun, 2 tahun tak. Naik hari yang kedua sebulan. Naik hari yang ketiga seminggu. Hari yang keempat bau normal balik macam biasa. Wasairu ayyamiha wasairu ayyamika ayyamikum. Lepas pada hari seminggu tu bau dia jadi normal, jalan macam biasa balik. 3 hari tu nak takdir. Dalam sehari wajib sembahyang sampai berapa waktu? 1 bulan. Sehari 5, sebulan 150. 180. 150. Pada 1 tahun 1,500, 1,800. Sembahyang 1,800 kali satu hari. Betul? Tahu? Dalam sehari kena sembahyang 1,800 kali. Hari pertama Dajjal tu. Puasa 30 kali. Semua nak kena hijab. Tahu? Siapa nak duduk puasa? Risiko kata itulah mutabak yang kedua. Bab waktu sembahyang ni dia nak sedap, dia kena menjadi azminah wal amkinah. Imamun Marzuki dia bahas bab segala tempat dalam muka bumi, segala masa apa siapa. Rahsia masa dengan rahsia tempat. Yang Marzuki. Tidak usah nak bahas khusus-khusus payuh. Nampak hak mengasai Ustaz Nafiq Mualim. Payuh dia. Tengah fadak Wahabi tak langsung bid'ah. Dia tak erti. Dia bid'ah. Dia pun manting pun bid'ah. Dia cerita hadis sahih. Dia tak tahu sahih dhaif hasan tu bid'ah lah tu. Pada zaman Nabi. Hadis ni hadis sahih. Untuk jajar ke orang yang sahih. Apa bid'ah? Buat bid'ah lah tu. Mustalah hadis ni bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال اهل النار وصلى الله وسلم على محمد. Memang macam